Salam sejahtera, saya Nurul Hazimah akan bentangkan bahagian pendahuluan. Apa itu pragmatisme? Pragmatisme merupakan aliran pemikiran daripada falsafah Amerika Syarikat yang wujud lewat 1880-an. Ia berasal daripada perkataan Yunani pragma, suatu perbuatan ataupun tindakan, manakala ismi pula bermaksud ajaran ataupun fahaman. Mengikut definisi bahasa, kaedah menyelesaikan dan menilai suatu masalah itu bersifat intelek. Merujuk definisi ini, pengalaman yang terdahulu boleh digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi, banyak membantu dalam memperolehi ilmu baru dan kaedah menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pengalaman yang diperolehi kadang-kala mempunyai pro dan kontra terhadap manusia yang mana boleh mendatangkan kesan buruk dalam menentukan tingkah laku dalam bertindak balas terhadap orang lain. Wujudnya pragmatisme dalam kalangan masyarakat supaya masyarakat memperolehi pengetahuan yang luas dalam apa jua bidang ilmu dan menyelesaikan masalah yang timbul dengan mengambil kira pro dan kontra dalam menentukan tingkah laku masyarakat hasil daripada pengalaman yang lepas. Terima kasih. Pembentang yang seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan mengenai pro aliran pragmatisme dalam menentukan kewajaran tingkah laku manusia. Seperti kita tahu bahwa pragmatisme terhasil daripada revolusi pemikiran falsafah moden barat yang bermula dengan semangat rahsia imperial kepada pemikiran praktikal dan bebas metafisik. Selain itu, walaupun menjamin perkembangan ilmu dan teknologi, pragmatisme dibelungi oleh pemikiran humanisme, egoisme, dan kecelaruan pemikiran relativisme. Antara penulisan yang telah menerangkan mengenai pro aliran, iaitu penulisan bagi William James bagi esei filosofi. Melalui karya beliau The Meaning of Truth atau dikenali sebagai Erti Kebenaran, William James telah menyatakan bahawa beberapa perkara tentang kebaikan pro-pragmatisme, iaitu sebagai kebenaran yang mutlak, berlaku secara umum, bersifat tetap, berdiri sendiri dan lepas daripada akal. Kerana pengalaman kita sentiasa ada dan perkembangan pengalaman sentiasa berubah-ubah. Jadi secara langsungnya, apa yang dianggap benar kemungkinan akan dianggap salah akan datang, tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman. Oleh sebab itu, tiada kebenaran mutlak bagi sesuatu. Kebenaran yang diperolehi adalah daripada kesan praktikal bagi sebuah pemikiran, memberikan penghormatan yang demokratik kepada kesucian dan hak sesuatu individu. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Terdapat kebaikan dalam aliran pragmatisme itu sendiri, bermaksud mengajar seseorang itu berfikir yang boleh menentukan kejayaan dalam hidup dengan memikirkan perkara yang tepat dan terbaik. Tiada pengalaman yang berasingan dan kebanyakan pengalaman akan memainkan sesuatu kerumitan dalam sistem yang organik. Sebagai contoh, pengalaman merupakan pertemuan antara manusia dengan alam sekitar yang mengikut kitaran, dan pengalaman ini juga membawa manusia pada pemahaman yang baru. Dalam konteks ini, berfikir merupakan aktiviti kecerdasan yang lahir berdasarkan pengalaman manusia dan bukan sesuatu aktiviti yang terpencil dalam fikiran. Seterusnya, prinsip interaksi yang berkaitan dengan keadaan dalam dan luaran individu terhadap hak yang ditentukan. Kedua-dua prinsip ini tidak boleh dipisahkan sebab berfungsi untuk membezakan pengalaman, iaitu pengalaman yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Contohnya, sebuah institusi yang dikenali sebagai sekolah, dan tugas di sekolah bukan untuk merubah masyarakat tetapi lebih memperkenalkan pelajar-pelajar kepada masyarakat yang sebenarnya berubah dari segi pemikiran.
John Dewey yang merupakan tokoh pragmatisme yang memberikan kebenaran dengan mempraktikkan manfaat sama ada kepada individual maupun secara berkumpulan. Falsafah perlu berpijak pada pengalaman dan mengubah pengalaman yang dihadapi oleh seseorang individu itu secara aktif dan kritis. Secara amnya, aliran pragmatisme ini memberikan pro dalam menentukan kewajaran tingkah laku manusia. Ia dapat dilihat melalui sebilangan karya George Herbert yang tertumpu kepada pengembangan diri dan objektiviti dunia dalam kelompok sosial. Beliau juga menyatakan bahawa minda seseorang itu hanya dapat wujud sehubungan dengan fikiran lain dengan membawa maksud yang sama. Menurut beliau, kesedaran tidak terpisah dengan tindakan dan interaksi. Ia dapat dilihat melalui idenya yang paling berpengaruh, iaitu kemunculan minda dan diri dari proses komunikasi antara organisme yang menyatakan bahawa kegiatan ataupun tindakan manusia itu dapat membentuk perasaan dalam diri seseorang itu. Bukan itu sahaja, pemikiran yang tercetus dapat membentuk kewajaran dalam sesebuah tingkah laku tersebut. Seterusnya, fasa awal dalam suatu tingkah laku membantu gerak isyarat yang membolehkan individu itu menyedari niat organisme yang diberikan. Contohnya, gerak isyarat positif ataupun tingkah laku yang positif dapat memberikan petunjuk terhadap individu lain sekaligus dianggap wajar dalam tingkah laku manusia. Bagi beliau, proses berfikir merupakan dialog dalaman manusia sebelum memberikan gerak isyarat terhadap individu yang lain, di mana ia lebih membantu dalam proses penyampaian maklumat yang mencerminkan tentang kewajaran tingkah laku mereka. Akhir sekali, beliau juga mempunyai teori yang menyatakan bahawa komunikasi dan tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial melalui permainan. Tindakan sosial yang terhasil daripada permainan tersebut dapat diterapkan dalam diri membantu manusia dalam aspek pemikiran yang positif maupun negatif, sekaligus dapat membentuk tingkah laku yang mencerminkan tentang kewajaran manusia. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya yang akan membentangkan tentang kontra aliran pragmatisme dalam menentukan kewajaran tingkah laku manusia. Assalamualaikum, nama saya Zlan Alif bin Zakaria, nomor metrik BP 20110434. Saya akan meneruskan pembentangan ini berkaitan dengan kontra terhadap konsep pragmatisme. Secara amnya, pragmatisme telah memberi impak yang besar kepada masyarakat dunia. Namun, hal ini tidak semestinya bagus dalam membentuk tingkah laku seseorang manusia. Perkara ini berlaku disebabkan konsep pragmatisme ini akan melahirkan individu untuk sentiasa berpikiran bebas. Contohnya, batas pergaulan antara individu akan mendorong kepada permasalahan seperti pergaduhan dan permasalahan berkaitan dengan jenayah. Seterusnya, dalam konsep pragmatisme ini, setiap individu perlu menjalankan kajian saintifik yang berkaitan jika ingin melaksanakan sesuatu perkara. Selain itu, konsep ini juga mengajar setiap individu untuk tidak mengaitkan soal agama dalam sesuatu hal. Perkara ini disebabkan oleh pengasas terhadap pemahaman ini tidak menganggap bahawa agama perlu dipraktikkan dalam kehidupan seseorang manusia. Di samping itu, sejak kecil lagi, pemikiran manusia telah dimonopoli oleh konsep pragmatisme ini. Hal ini dapat dilihat melalui kurikulum persekolahan. Kurikulum persekolahan mesti mengambil kira perbezaan yang wujud dari anak-anak dan bahawa anak-anak mesti diajar mengikut keinginan dan kecenderungan individu dan khusus untuk diri mereka sendiri. Sekian saja itu daripada saya. Terima kasih.
Kontra aliran pragmatisme dalam menentukan tingkah laku manusia yang seterusnya ialah aliran pragmatisme tidak mengakui bahwa adanya kebenaran mutlak. Pragmatisme adalah kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai sesuatu pemikiran, ide, doktrin, teori, dan ajaran bergantung pada kegunaannya secara praktikal. Hal ini sama dengan yang dinyatakan oleh Charles Sanders Peirce, di mana kebenaran suatu pernyataan itu diukur dengan melihat sejauh manakah pernyataan itu memberikan fungsi kepada kehidupan manusia secara praktikal. Manakala menurut William James, suatu pengetahuan yang dianggap benar itu adalah sentiasa berubah mengikut pengalaman manusia. Hal ini karena pengalaman manusia itu adalah sentiasa berubah. Selain itu, menurut William James, pengetahuan juga adalah alat untuk menyelesaikan masalah, di mana pengetahuan tersebut dianggap benar jika dapat menyelesaikan masalah. Namun, jika pengetahuan tersebut gagal untuk menyelesaikan masalah, maka pengetahuan itu dianggap tidak benar. Seterusnya ialah menurut John Dewey, di mana beliau juga mempunyai pendapat yang hampir sama dengan William James, yaitu pengetahuan diperolehi daripada pengalaman. Dalam falsafah instrumentalismenya, kebenaran sesuatu pernyataan itu diukur dengan cara manusia itu untuk mengatur dan mengolah pengalamannya sendiri. Di sini kita dapat lihat bahwa ketiga tokoh falsafah pragmatisme tersebut tidak mengakui bahwa adanya kebenaran mutlak atau kebenaran tetap pada sesuatu pernyataan. Contoh pernyataan yang tidak dianggap benar dalam aliran pragmatisme ini adalah pernyataan mengenai adanya kehidupan selepas mati. Hal ini karena tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengalami kehidupan selepas mati. Oleh itu, pernyataan ini dianggap tidak benar karena manusia tidak pernah mengalami kehidupan selepas mati. Kita dapat lihat bahwa aliran pragmatisme itu lebih mengutamakan fakta, bukti, dan kegunaannya secara praktikal untuk menyokong pernyataan itu dianggap benar. Contohnya ialah persoalan mengenai bumi itu datar atau bumi itu bulat, di mana bumi itu datar diutarakan oleh tokoh Greek yaitu Thales dan Anaximenes, manakala bumi itu bulat diutarakan oleh Aristotle, di mana pernyataan bumi itu bulat disokong dengan bukti, di mana Aristotle melihat pada bentuk gerhana bulan, di mana Aristotle berpendapat bahwa bentuk sabit pada gerhana bulan adalah bayangan daripada bumi. Oleh yang demikian, aliran pragmatisme akan memberikan dampak yang kurang baik dalam menentukan tingkah laku manusia. Hal ini karena aliran pragmatisme akan mendorong manusia supaya mencari bukti atau fakta untuk membuktikan sesuatu pernyataan itu benar. Dalam aspek agama, aliran pragmatisme ini boleh mendorong manusia kepada pemikiran yang ateisme. Pemikiran ateisme ini merupakan pemikiran yang tidak mempercayai adanya Tuhan sebagai pencipta. Oke, itu saja daripada saya. Baiklah, saya akan mulakan dengan kesimpulan dia. Kelangsungan dalam kehidupan masyarakat dalam mengaplikasikan falsafah pragmatisme sebagai panduan hidup boleh menjamin keharmonian dalam kehidupan. Setiap masalah yang wujud itu mengembangkan prestasi diri dengan mengambil langkah yang bijak setiap kali berhadapan dengan apa saja pengalaman. Namun begitu, pemahaman pragmatisme yang tidak berasas dalam kalangan masyarakat boleh membawa kepada ketidakwajaran tingkah laku seperti pragmatisme yang bersifat lebih kepada kepuasan diri, yang mana boleh membawa kepada perpecahan dan perbalahan. Sememangnya, falsafah pragmatisme banyak mewarnai kehidupan kita pada zaman yang penuh dan cabaran ini, yang mana kerap kali kita lihat di dalam penggunaan teknologi media sosial. Sekian daripada saya, itu saja bagi kesimpulan dia. Terima kasih.